Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Pada petang ni kita akan buat satu game yang dikenali sebagai teka-teki lukisan dan spin wheel game. So, game ni merupakan permainan untuk menguji kefahaman dalam penyampaian maklumat serta menguji keperkasan dalam menerima arahan. Jadi, sebelum kita mulakan permainan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nuri Nadia Mita Mazaki, nombor matrik C20A1321 sebagai selaku ketua dalam permainan ini. Jadi, seterusnya mari kita mengenali ahli-ahli dalam kumpulan ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif Firdaus bin Muhammad Sawadi. Nombor matrik saya C20A114. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adilah binti Slizan. Nama matrik C20A1193. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamili binti Muhammad Rasti dan nombor matrik C20A1285. Nama saya Nur Syarah Bikir Tali, nombor matrik C20A1265. Baiklah, terima kasih semua. So, sekarang mari kita mulakan permainan. Yang pertama, permainan ini akan menguji kefahaman dalam penyampaian maklumat dengan meneka lukisan yang dipaparkan melalui kamera. Jadi, setiap ahli kumpulan akan diberi selama 2 minit untuk menghasilkan lukisan dan hantar melalui aplikasi WhatsApp. Jika terdapat lukisan yang tidak sama dengan gambar yang telah ditunjukkan tadi, ini dianggap sebagai kalah dan juga akan menerima hukuman dengan menjawab beberapa soalan. So, ini adalah, so get ready korang. Aku akan angkat gambar ni dan beri masa korang dalam 10 second untuk korang faham betul-betul. And then after that, you guys boleh start lukis dalam masa 2 minit. Okay? 1, 2, 3. Okay, done. So you guys diberi masa 2 minit untuk hasilkan lukisan tadi. Okay, dah. Okay, kalau dah siap, hantar dekat dalam group WhatsApp yang kita dah reka tu. Terhiling kepala. Okey, yang lain? Mimi dengan Mai yang lain okey tak tu? Kejap, Nuri, tengah dah hantar. Tapi Okay, tak dah sampai lagi. Dah sampai dah. Tinggal Mai Sarah punya. Mai mana lukisan? Okeylah, sementara menunggu gambar Mai Sarah, apa yang korang faham dengan apa yang gambar korang send? Apa yang kau boleh Tentang seorang usahawan. Mindset. Ya, betul. Usahawan tu perlu bijak untuk cari untuk macam bekerja. Yes, betul-betul. Cari So, duit. based on apa yang lukisan korang lukis ni kan, aku tengok Kak Hanif punya dia okey tau. Dia okey. Ini mungkin orang boleh lah juga. Okey, betul lah apa yang korang cakap. Ni yang
bentuk kepala tu dengan otak tu membawa masuk mindset. And then yang tertengah tu gambar orang yang macam duduk dalam satu rumah, itu actually melambangkan seorang usahawan yang sedang membina perniagaan. So kat sini aku tunjuklah gambar jawapan sebenar dia. So kat sini gambar sebenarnya lah, macam aku cakap tadi, kali ni menunjukkan kepada mindset. Yang tertengah tu menunjuk kepada usahawan yang sedang orang kata membuat perniagaan. Dan tepi ni pula yang macam logo duit tu hanya merujuk kepada lambang kejayaan. Dekat sini nak dikatakan sebelum kita menjadi seorang usahawan, kita perlukan mindset yang bagus. If kalau kita ada mindset yang tak bagus, automatik kita punya perniagaan tu mesti tak okey. Dan kejayaan yang akan diperoleh tu mesti tak adalah membanggakan. So kalau mindset kita bagus, kita punya kejayaan tu lebih mudah untuk dicapai berbanding dengan mindset yang negatif apa semua. So dekat sini, based on apa yang korang hantar, aku nampak adalah beberapa orang yang kena jawab soalan. Ada dalam 2 orang. So korang tahu siapa kan? So korang boleh on mic lah kalau korang nak tanya pendapat lain ke apa ke. So kat sini aku boleh nampak Adila tak ada logo duit. Tak perasan pula duit tu. Nampak rumahnya orang. Okay, Adila kena jawab soalan. And then siapa lagi tadi? Mai cuma lukis S saja. S untuk apa Mai? So kat sini Adila dengan Mai kena jawab lah soalan. So korang get ready lah ya. So kita mulakan dengan Adila dulu. So Adila, soalan dia macam gini tau. Nyatakan apa maksud bagi rangkaian. Okay. Rangkaian contoh dia macam sistem talian atau saluran yang melintasi atau saling berhubung. Ataupun rangkaian ni boleh dimaksudkan dengan kumpulan atau sistem yang kompleks dan saling berkaitan. Next, Masyarah pula. Soalan dia senang je. Apakah ciri-ciri usahawan? Kalau boleh nyatakan dalam 3 atau 4 sahaja. Keyakinan, kreatif, nombor 3, komitmen yang tinggi. 3. Boleh diterima. Kita akan go to the second round. So permainan second round ni akan menguji korang punya kepatasan dalam menerima arahan dalam bentuk soalan yang secara mengejut. Okay. So setiap ahli perlu menjawab soalan mengikut urutan berdasarkan spin. So tanpa rasa just start. So for this task, korang akan jawab based on putaran roda ni, okay? So aku akan jawab soalan. Bagi soalan, if korang ada pendapat yang lain, just go on. So kita start kita tak tahu siapa dulu. Anip start dulu. So, boleh. Soalan mudah je. Okay, ini based on apa yang kita belajar dekat kelas kan. Punya soalan adalah, apakah pemikiran Minda untuk menjadi seorang usahawan? Okey lah, berdasarkan apa yang kita belajar, bagi Hanif lah, pemikiran minda usahawan ni dia merupakan satu proses kognitif. Kognitif ni dia lebih kepada pemikiran yang mencetuskan individu ni, seorang individu ni untuk bertindak atau berkelakuan seperti seorang usahawan. Kadang-kadang ianya dipanggil bakat keusahawanan atau mentality. Berdasarkan pemikiran dan segala bakat dan mentality ni dia dapat berubah dari semasa ke semasa. Itu sahaja. Kiranya minda keusahawan ni dia berkait dengan kita punya first game kan? Mindset pun semua. Ya, dia berkait. Semuanya berkait lah. Okay. Faham. Okay, so thank you Anip. Okay, sama-sama. So next. Takut Dila. So Mimi, nyatakan jenis-jenis pemimpin dan jelaskan maksud pada setiap jenis pemimpin yang dinyatakan. Okey, jenis-jenis pemimpin dia ada 4 iaitu pemimpin demokratik, autokratik, perundingan dan laissez-faire. Okey, untuk pemimpin demokratik, pemimpin ini akan turut serta dalam
proses atau pekerjanya dan akan membiarkan para pekerjanya untuk membuat keputusan. Jadi supaya pula autokratik pula, pemimpin ini akan menetapkan matlamat mereka tanpa mempertimbangkan pendapat pekerjanya dan akan memberi arahan kepada pekerjanya untuk melaksanakan tugas yang diberi tanpa soal. Untuk pemimpin perundingan pula, pemimpin ini akan meminta pendapat dan idea daripada pekerja mereka. Tetapi dalam membuat keputusan akhir, pemimpin tu sendiri akan buat. Itu saja jawapan saya. Okay, thank you Mimi. So next kita akan Sama-sama. if kalau ada nama korang terkena lepas ni, korang tak perlu risau sebab korang tak perlu jawab. So untuk this round ni, kita akan tentukan sama ada Mai ataupun Adila. Kalau Mai dulu, maknanya Adila akan duduk di akhir step lah, okay? So, bismillah guys. Okay lah. Disebabkan nama Adila bawa nama Mimi, Adila dulu, okay? Boleh? Okey, boleh. So, soalan Adila senang je. Okay, tadi aku ada tanya soalan pasal rangkaian kan. So, this one sama saja. Boleh tak jelaskan apakah tujuan rangkaian ni sebenarnya? Okey, kalau dalam rangkaian ni, tujuan dia kalau tak silap kita dalam kita belajar, dia mungkin ada dalam 3 ataupun 4 tujuan. Tapi tujuan yang dia nak beritahu ni cuma 2 je. Okey, yang pertama rangkaian ni Okey, baik. tujuan untuk berkongsi atau memperoleh sumber dengan kadar yang kompetitif. Okey, sebagai contoh macam salah satu keperluan utama seperti permulaan adalah modal dan selalunya rangkaian keusahawanan menumpukan pada penyediaan sumber kewangan. Seperti itu terutama disertakan dengan demonstrasi keahlian. Okey, tujuan yang kedua iaitu berdiri sebagai suara bersama, iaitu sebagai kekuatan bersatu dalam rangkaian ni. Okay, sebagai huraian dia, jaringan keusahawanan juga boleh menjadi komuniti yang terlibat, iaitu sama ada dia macam mengejek-ejekkan. Lepas tu perundangan atau dorongan perbandaran lain yang sesuai dengan tujuan organisasi mereka. Okey, yang tu je. Baik, faham. So, you guys faham kan apa yang Adila terangkan? Tujuan kesinambungan. Ha, Tujuan rangkaian. Yakin lah. yakin. Okay, so memandangkan Mai Sarah, orang yang terakhir, kita kasih dia senang dalam susah. Gitu soalan dia. Okay, untuk Mai Sarah, soalan dia senang tapi boleh tak nyatakan ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin dan jelaskan bagaimana seorang itu menjadi pemimpin. Sila terangkan. Okey. Ciri-ciri kepimpinan ada 8 ataupun 6. Tapi saya nak huraikan 3 je. Yang pertama semangat. Seorang pemimpin perlu mempunyai cita-cita, daya usaha ataupun tenaga ataupun hasrat untuk berjaya. Yang kedua, kebijaksanaan. Seorang pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang memilih kecerdasan yang baik. Dengan kecerdasan yang baik ataupun akal yang panjang, dia dapat menggunakan pertimbangannya. Yang ketiga, keyakinan diri. Seseorang pemimpin percaya pada keupayaan sendiri. Sebagai contoh, pemimpin harus mempunyai disiplin peribadi ataupun yang boleh dijadikan sebagai teladan sebagai contoh. Okay, so kesimpulan daripada permainan ni, kita boleh dapat ataupun boleh perasan sebenarnya kita ni ada mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun sikap kerjasama dalam pasukan itu teamwork kita telah membolehkan kekurangan itu dilengkapi dan kelebihan itu akan membolehkan kita menikmati bersama. So based on permainan kita ni sebenarnya apa yang kita dapat lihat adalah semua ahli-ahli kita ni sebenarnya boleh mendengar, melihat dan membuat perkara yang telah diarahkan dengan sempurna walaupun terdapat beberapa masalah teknikal yang biasalah kita Google Meet kan. So tidak ada masalah dan secara ringkasnya kita sebenarnya
boleh menjadi seorang pemimpin yang baik kerana dapat dalam menjalankan tugas. Jadi sampai sini saja kita punya game. So thank you